Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pelajar semua, hari ini kita akan mengimbas semula bab 13 kebarangkalian mudah, apa yang kita telah pelajari pada minggu-minggu sebelum ujian dilaksanakan. Sebab hari ini adalah bahagian ataupun hari yang terakhir untuk kita belajar bab 13 ini. Jadi kita imbas semula dari awal. Okey, katakan kita ada melambung duit shilling. Duit shilling dia ada dua permukaan. Okey, iaitu permukaan yang menunjukkan angka dan yang menunjukkan gambar. Okey, cuba awak tengok duit shilling awak ada yang menunjukkan angka dan gambar. Okey, bila kita lambung, kita buat 10 kali lambungan. Okey. Daripada 10 kali lambungan itu 5 kali awak mendapat bahagian angka, 5 kali yang seterusnya awak mendapat gambar. Daripada 10 kali lambung tu 5 kali awak dapat angka, 5 kali dapat gambar. Okay. Bila awak buat sekali lagi, awak tambah bilangan lambungan sebanyak 20 lambungan. Okey. Awak daripada 20 itu 9 kali awak dapat bahagian gambar angka, 11 kali awak akan dapat bahagian gambar. Okey. Jadi bila kita membuat kebarangkalian eksperimen sebab ini kita buat eksperimen, kita buat betul-betul. Okey. Kebarangkalian eksperimen ialah kekerapan berlakunya peristiwa bahagi dengan bilangan cubaan. Okey, contohnya di sini kita ada 10 cubaan yang mula-mula ni. 10 cubaan. Okey. Jadi untuk peristiwa mendapat angka, kita ada 5 kali dapat angka. Okey. Jadi 5 bilangan peristiwa mendapat angka bahagi dengan bilangan cubaan kita, iaitu 10. Kita akan dapat jawapan dalam bentuk perpuluhan 0.5. Untuk peristiwa mendapat gambar juga ada 5 kali. 5 daripada 10 percubaan dapat 0.5. Okay. Bila untuk eksperimen yang kita buat lambungan sebanyak 20 kali, 20 kali, peristiwa kita memperoleh angka ada 9 peristiwa. Jadi 9 bahagi dengan bilangan cubaan kita 20 lambungan. Kita dapat 0.45. Dan gambar kita dapat 11. 11 kali kita dapat gambar bahagi dengan jumlah balingan kita 20. 0.5. Okey, itu tadi cara untuk kita mengira kebarangkalian eksperimen. Okey, kita juga dalam bab ini kita belajar tentang ruang sampel. Okey, apa itu ruang sampel? Ruang sampel ialah set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu eksperimen. Okey. Contoh tadi kita baling duit shilling. Okey. Duit shilling dia hanya ada 2 kesudahan. Okey, bila kita lambung sama ada kita dapat bahagian angka ataupun gambar. Okey, itu bermaksud kita ada 2 kesudahan. Angka ke gambar. Okey. Jadi ruang sampel, okey, simbolnya S untuk duit shilling ialah kita buat dalam bentuk tata tanda set, iaitu kurungan yang macam ni. Kita masukkan kesudahan kita tadi. Apa kesudahan kita? Angka dan gambar. Okey. Kalau kita lambung sebiji dadu pula, kita kena tengok dadu itu ada 6 permukaan.
Setiap permukaan ada nombor yang berbeza. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maksudnya dadu ni ada 6 kesudahan. Okey. Jadi ruang sampel S bagi sebiji dadu ialah apa nombor lah. Nombor yang terdapat pada setiap permukaan itu. Okey. Kurungan set 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ini ruang sampel. Okey, kita tengok contoh di sini. Satu nombor dipilih secara rawak dari nombor perdana 20 hingga 40. Senaraikan kesudahan yang mungkin dan tulis unsur dalam ruang sampel bagi set ini. Nyatakan bilangan unsur. Okey. Kita senaraikan dulu kesudahan. Maksudnya kita kena carilah apakah nombor perdana yang berada dari 20 hingga 40. Okey, tengok penyelesaiannya. Nombor perdana yang berada di antara 20 hingga 40 ialah 23, 29, 31 dan 37. Okey, ingat nombor perdana ialah nombor yang tidak boleh dibahagi oleh nombor lain. Kecuali dia hanya boleh dibahagi diri dia sendiri. Okey. So kita dah senaraikan, dah dapat dah yang pertama ni. Tulis unsur dalam ruang sampel. Ruang sampel kita tulis begini. S tu mewakili ruang sampel sama dengan kurungan, masukkan semua ni tadilah. Kita punya kesudahan tadi 23, 29, 31, 37, tutup kurungan. Kemudian bilangan unsur. Ada berapa semua dalamnya? 1, 2, 3, 4. Okey. Bilangan unsur dalam ruang sampel ialah 4. N tu bilangan. S ialah ruang sampel. Jumlahnya ada 4. Okey, kemudian kita lihat pada contoh 6. Ini jika kita ada dua perkara. Balang A mengandungi kad berlabel huruf I. Balang B mengandungi kad berlabel huruf I, K, A dan N. Sekeping kad dari balang A dan sekeping kad dari balang B diambil secara rawak. Maksudnya, ambil dari balang A, kemudian ambil dari balang B. Okey. Senaraikan unsur dalam ruang sampel, senaraikan unsur yang memperoleh pasangan huruf yang sama, sekurang-kurangnya satu huruf konsonan. Okey. Kita kena buat langkah yang pertama ni dulu, iaitu kita boleh lukis gambar rajah anak pokok. Dalam balang A cuma ada satu kad. Okey, iaitu kad I, berlabel huruf I. Okey, kita ambil satu kad ni, dapatlah huruf I. Okey. Dalam balang B, dia ada 4 jenis kad. I, K, A dan N. Okey. Jadi bila awak ambil kad dalam balang B ni, awak ada 4 kesudahan yang lain lah. Kad pertama tadi I. Bila awak ambil dalam balang B, awak mungkin dalam balang B tu awak dapat kad berlabel I, K, A ataupun N. Okey. Jadi inilah kesudahan. Setiap kali awak mencabut kad dari balang A dan balang B. Awak punya kebarangkalian untuk mendapat perkara-perkara ini. Langkah 2, senaraikan unsur dalam ruang sampel. Okey. Ini kita punya kesudahan tadi. Kita senaraikan dalam ruang sampel. S sama dengan kurungan. Kita punya kesudahan yang pertama, I dengan huruf I, kurungkan. Kemudian I dan huruf K, kurungkan. I dan huruf A, kurungkan. I dan huruf N, kurungkan. Okey, dapat menjawab soalan A. Soalan B, senarai unsur yang memperoleh pasangan huruf yang sama. Okey.
X ni ialah peristiwa mendapat huruf yang sama. Jadi kita senaraikanlah. Apa huruf yang sama? Cuma ada satu saja, iaitu huruf I dan huruf I. Kita senaraikanlah. Ruang sampel I dengan I, ya, kurungan. Satu lagi peristiwa, sekurang-kurangnya satu huruf konsonan. Maksudnya dalam pasangan huruf itu ada satu huruf konsonan. Kita tengok balik. Kita ada huruf I dengan K, I dan N. Konsonan itu selain A, E, I, O, U. Jadi peristiwa Y ialah sekurang-kurangnya satu konsonan. Senaraikan kesudahannya. I dan huruf K, I dan huruf N. Oke, ini contoh soalan dalam buku kerja. Kita telah bincangkan sebelum ini. Kita nak imbas balik. Rajah menunjukkan sepapan telur. Sepapan ini ada 30 biji. Oke, hitung kebarangkalian memoleh sebiji telur rosak. Dia kata dalam papan tu ada 4 biji telur yang rosak, yang dah busuk. Okey. Jadi kita nyatakan A sebagai peristiwa memilih sebiji telur yang rosak. P itu kebarangkalian, probability untuk peristiwa A. Okey. Yang atas ni ialah apa peristiwa kita tadilah? Telur rosak. Ada berapa telur yang rosak? Ada 4. Bahagikan dengan bilangan. Bilangan dalam ruang sampel kita, iaitu 30 biji telur. Okay, 4 bagi 30 sama dengan 2/15. Okay, contoh A. Sebuah bekas mempunyai kad bernombor 5 hingga 20. Sekeping kad dipilih secara rawak. Hitung kebarangkalian bagi sekeping kad dengan faktor 32. Okay, A ialah peristiwa mendapat kad faktor 32. Okay, jadi awak kena fikirlah apakah faktor-faktor bagi 32. Okay. 1 darab 32, 2 darab 16, 3 darab 3 tak ada, 4. Okey, 4 ada. 4 darab 8. 5 tak ada. 6 tak ada. Okey. Jadi ini. Tapi soalan kata nombor ni dia bermula nombor 5 hingga 20. Awak kena cari apa peristiwa mendapat faktor 32 ni. Apa ruang sampelnya? SA. Apa peristiwa A ni? Dia adalah nombor 8, 16, 32. 8, 16 dan 32. Kenapa 4, 2, 1 tak ada? Sebab soalan dah kata bekas ini bermula dari nombor kad nombor 5 sampai nombor 20. 32 tak ada jugalah sepatutnya. Okey, ini dah silap. 8 dan 16 sahaja. Okay. Jadi kita punya kebarangkalian PA ialah ada berapa di sini bilangannya? Ada 2. 2 daripada 5 sampai 20 itu ada berapa nombor? Ada 16 nombor lah, 16 kad semuanya. Okey, tak percaya awak kira. Kad nombor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada kad nombor 5 sampai nombor 20. Cuba awak kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey. Jadi 2 bahagi 16. Dah dapat jawapannya 1/6. Inilah kebarangkalian untuk memperoleh kad dengan faktor bagi 32. Faktor bagi 32 tadi ialah kad nombor 8 dan nombor 16. Kita juga ada peristiwa pelengkap. Sebelum tu set semesta. Set semesta ni ialah semua unsur ataupun peristiwa yang berlaku. Okey. Dia macam ni lah. Okey. Ni set semesta. Di dalamnya ada unsur-unsur ataupun peristiwa nombor 3, 9, 21, 27, 15, 6, 12, 18, 24. Okey. A ni peristiwa gandaan 6, nombor gandaan 6. Okey, jadi peristiwa A ni dia termasuk sekali dalam set semesta kita. Kita panggil dia sebagai subset bagi set semesta. Okey, sebab semua unsur-unsur dalam peristiwa A ni iaitu 6, 12, 24 dan 18 dia berada dalam set semesta. Okay. Kalau apa itu pelengkap? Pelengkap maksudnya selain daripada peristiwa yang kita cari itu. Contohnya selain daripada peristiwa A. A kita tadi ialah 6, 12, 18, 24. Selain daripada itu ialah nombor 3, 9, 15, 21 dan 27. Kita guna sebagai P A prime, maksudnya selain daripada A. Okey, tengok contoh di sini bilangan unsur peristiwa pelengkap. Okey, ini set semester kita. Okey. Peristiwa pelengkap bagi A. Kita tengok A yang bulat warna biru. Okey, dalam A ada 93, 94, 95. B ni termasuk dalam A. Jadi 91 dan 97 pun termasuk dalam A. Bila dia kata pelengkap A, maksudnya yang berada di luar A. Iaitu 90, 92, 94, 96, 98. Bilangan unsur pelengkap tu ialah 5. Okey, NA prime. Bilangannya adalah 5. Bilangan unsur semuanya ada 10. Dalam set pelengkap, set semesta ada 10. Jadi kebarangkalian peristiwa pelengkap ialah bilangan unsur peristiwa pelengkap. Iaitu peristiwa bukan A. Bahagi dengan bilangan unsur 5 bagi 10. Okey, dapat 1/2. Ini soalan yang kita dah bincang pada minggu sebelum ujian. Okey, kita nak bincang soalan yang seterusnya. Dalam suatu latihan menembak, tembakan Amer kena sasaran sebanyak 8 kali daripada 20 cubaan. Okey. P ialah peristiwa kena sasaran. Berapa kali kena sasaran? 8 kali. Bilangan cubaan 20. 8/20. Kita pemudahkan menjadi 2/5. Okey. Kalau yang tidak kena sasaran. Tidak kena sasaran. Maksudnya 12/20 bersamaan 3/5. Okey, lagi sebuah beg mengandungi 10 biji guli merah, 15 biji guli biru, 25 biji guli kuning. Berapa jumlah semuanya? 10 tambah 15 tambah 25. Okey, jumlahnya ialah 50 biji. Semua guli. Okey. Jadi bilangan guli biru
diperoleh kebarangkaliannya. Okey, biru 15. Jadi 15 bahagi 50. Permudahkan menjadi 3/10. Kalau P kebarangkalian, guli yang dipilih bukan biru. Bukan biru maksudnya selain daripada biru lah, iaitu merah campur dengan kuning. 10 campur 25. 10 merah, kuning 25 bahagi 50. 35/50. Samaan dengan 7/10. Sebuah bas mempunyai 18 orang penumpang perempuan, 9 penumpang lelaki. Jumlahnya berapa? 18 tambah 9, 27 orang. Semuanya. Seorang penumpang dipilih secara rawak. Memilih penumpang lelaki. Maksudnya awak kena tengok berapa bilangan lelaki? 9. 9 bahagi dengan jumlah. 9 bahagi 27. 1/3. P memilih penumpang perempuan. Nah, maksudnya yang bukan lelaki lah. Okey, bukan lelaki. Ini kita boleh congak sahaja terus. Okey. Kalau lelaki 1/3, perempuan mestilah 2/3. Ataupun awak masih juga nak kira. Nak buat kira-kira. Perempuan berapa orang? 18. 18/27. Okey, permudahkan. Bagi dengan sifar 9, jawapannya tetap 2/3. Yang terakhir, seramai 25 orang calon, hanya 15 orang calon lulus dalam ujian memandu hari ini. Memilih seorang calon yang lulus. 15 orang calon lulus. 15 daripada berapa orang calon? 25 orang. Okey, 15 daripada 25. 3/5. Kebarangkalian calon gagal. Kalau 3/5 lulus, yang gagal ialah 2/5. Ataupun nak kira juga, 15 orang lulus, 10 orang gagal lah. Okey. Tetap jawapannya 2/5. Okey, yang ini soalan penyelesaian masalah. Okey, carta menunjukkan bilangan murid tingkatan 2. Warna hitam tu mewakili perempuan, yang kurang warna kelabu tu mewakili lelaki. Seorang murid dipilih secara rawak di kelas tingkatan 2. Apakah kebarangkalian seorang murid lelaki dipilih? Okey, di sini kita kena tahu N lelaki. Berapa orang lelaki? Okey, lelaki kita kena 16 orang tambah 8 tambah 12 tambah 20. Jumlahnya ialah 56 orang. Perempuan berapa? Okey, perempuan 8 tambah 16 tambah 8 tambah 12. Jumlahnya ialah 44 orang. Kesemua bilangan pelajar. Okey, bilangan pelajar ialah 100 lah. 56 tambah 44. 100 orang. Jadi apa kebarangkalian murid lelaki? P kebarangkalian lelaki. Bilangan lelaki 56. Bahagi jumlah pelajar 100. 56 bahagi 100. Pemudahkan jadi 20. 14/25. Okey. Dua kebarangkalian murid yang dipilih bukan dari kelas cerdas.
bukan daripada kelas cerdas. Dia kena kira dulu. Cerdas ni berapa orang? 12 lelaki tambah 8 perempuan. Jumlahnya ialah 20 orang. Okey. Maksudnya kelas yang bukan kelas cerdas ialah macam ni ya. N cerdas sama dengan 20 orang. N bukan cerdas. Jadi jumlah pelajar ada 100. 100 tolak 20 ialah 80 orang. Jadi kebarang kalian P bukan kelas cerdas 80 daripada 100. 4/5. Okey, so itu saja untuk kelas matematik untuk tajuk 13 ini. Okey, harap awak dapat lengkapkan latihan dalam buku kerja tu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Bukan minggu depan, hari Khamis. Dan juga kita jumpa semula pada tahun hadapan. Okay, secara bersemuka insyaAllah. Sekian, terima kasih.